Terima kasih Dr. Zadina dan Tutor Raj akan bersama kita pada petang ini, dan kepada semua rakan-rakan yang dapat bersama pada petang Jumaat ini. Terima kasih kerana dapat bersama. Saya tahu dengan long weekend yang kita dapat sekarang kerana hari Isnin cuti, mungkin ada dalam perjalanan balik ke kampung. So tajuk yang saya pilih untuk hari ini ialah Making It Happen. Dan kali pertama saya diperkenalkan pada tajuk ini adalah dalam tahun 94 bila kami disuruh buat satu assignment dan tajuk dia ialah Making It Happen. Dan Making It Happen ni kita mengupas idea yang ada pada seseorang individu. Kita tahu bahawa seorang guru, seorang pentadbir, seorang staf sokongan dan mungkin even ibu bapa atau pemegang taruh yang lain, stakeholder, mempunyai idea. Dan idea ini kita boleh gunakan dengan cara yang terbaik untuk membawa sesuatu faedah kepada organisasi. Kalau kita lihat buku yang dipaparkan pada slide yang pertama ini, Making It Happen, Turn Your Good Ideas into Great Results. Kita boleh buat demikian dalam apa jua keadaan dan situasi, terpulang kepada bagaimana kita nak dapat mencungkil idea, dapat cara kita nak dapatkan idea daripada individu yang ada dalam organisasi kita atau daripada individu yang ada di luar sana. There are many ways to get ideas. So, itulah tajuk saya, Making It Happen. Kita masuk ke slide yang kedua. So, kita nak apa jua buah idea, apa jua idea dan buah fikiran yang ada pada pandangan seseorang individu. So, saya jangka dalam organisasi, kalau bagi Dr. Zalina, semalam sempat pergi ke pejabat Dr. Zalina, JPWP Kuala Lumpur untuk bermesyuarat dengan pengarah dan Dr. Zalina dan rakan-rakan yang lain tentang sebuah program yang kita nak buat secara bersama. So, Dr. Zalina dalam organisasi seperti JPWP Kuala Lumpur maupun di PPD atau maupun di sekolah, kita boleh dapatkan idea dan buah fikiran daripada anak buah kita. So, getting those ideas are important. Kadang-kala kita nak bottom up. Apa idea yang datang daripada bawah, daripada individu yang ada dalam organisasi kita. Kita tidak boleh, janganlah kita anggap idea itu hanya datang daripada pihak pentadbir, pihak pengurusan atau middle managers dan sebagainya. Idea boleh datang daripada siapa-siapa dalam organisasi kita. Dan di negara Jepun, satu daripada intipati dan kejayaan mereka ialah mereka menghargai idea daripada sesiapa saja dalam organisasi. They welcome. Anyone can share their ideas, dan kalau idea itu nampak macam boleh membawa manfaat kepada organisasi dan dipersetujui semua, diterima semua, maka idea itu akan mereka cuba laksanakan. So dalam Making It Happen ni, apakah beberapa soalan yang mungkin kita perlu jawab sebelum kita boleh membawa idea itu ke satu tahap yang lebih untuk kita brainstorm dan fikirkan bersama. Next slide please. Soalan pertama, apakah suatu idea anda yang tidak pernah dikongsikan? Because we are always shy. Kita kata, apalah idea saya ni, buat apa, mungkin tak akan diterima. Kita ada that negative attitude selalunya. Tapi kita kena fikirkan, never mind, let's try. Let me share my idea, mungkin akan diterima. Umpamanya, contoh idea, menyediakan tabung masa untuk guru yang masuk sekolah awal dan balik lewat kerana membimbing murid yang lemah atau untuk apa-apa sebab yang lain. Mereka boleh pada hari tertentu meninggalkan sekolah lebih awal jika perlu. Kerana tabung masa dia menunjukkan dia telah banyak clock in hours
yang menjadikan tabung masa dia tu bertambah. Kalau saya nak lihat diri saya sendiri, masa bertugas dulu, setiap tahun kita dapat cuti 35 hari. Tapi bila dekat nak bersara tu, saya dapati saya hampir ada saya ingat di antara 150 hingga 200 hari cuti yang tidak pernah diambil. Dah masuk dalam golden handshake. Dah masuk dalam golden handshake, masih lagi ada banyak tabung. So my tabung was penuh. Tapi itulah kita anggap itu sebagai satu contribution kita, satu yang kita beri balik kepada sistem. So think of an idea. Kali pertama saya fikirkan bila saya menjawab soalan ni, idea saya pada masa itu ialah, bolehkah kita adakan sekolah dalam premis yang sama dengan IPG? Masa itu kita panggil maktab perguruan. Kerana kita nak gunakan idea bahawa kalau kita ada universiti di mana mereka melatih doktor perubatan dan mereka selalu ada hospital bersama dengan universiti, maka doktor yang mereka latih itu daripada tahun pertama lagi dah ada peluang pergi ke ward bersama dengan profesor mereka yang juga walaupun dia profesor dalam katakan bidang ortopedik, dia masih lagi melihat pesakit di ward. Dia masih lagi lihat pesakit luar, outpatient department. So, dia masih lagi menjadi pengamal dan masih lagi menjadi pengajar. So, bagi idea saya masa itu ialah, kalau seorang pensyarah di IPG, dia masih lagi menjadi pensyarah, tapi pada masa yang sama, dia juga boleh mengajar murid-murid. Maka dia tidak akan lari daripada arus perdana sebagai seorang guru dengan kaedah-kaedah yang terkini, dengan generasi yang berbeza. Maka dia sentiasa akan bersama dengan PDP dan juga kurikulum dan juga budaya dan sebagainya. So that was my idea at that time. Dan bila saya lihat di negara Finland, di University of Oulu, mereka ada 3 buah sekolah dalam University of Oulu. Kepunyaan universiti itu sendiri. Dan guru mereka yang nak jadi guru akan sentiasa menjalankan latihan di sekolah-sekolah tersebut dalam persediaan sebelum mereka pergi untuk praktikum ke sekolah lain. So banyak latihan yang mereka dapat secara bersemuka dari awal lagi. Dan guru-guru di sekolah itu menjadi mentor mereka, mentor yang banyak berpengalaman dan boleh membimbing guru pelatih daripada universiti tersebut. Saya jangka ini satu idea yang tak semestinya kita hanya bila dah 2 tahun mengikuti pengajian di universiti atau di IPG, baru kita keluar untuk menjalankan praktikum. So that was my idea. Why did I believe, mengapa saya percayai akan idea tersebut? So kalau tuan-tuan ada sesebuah idea tu, maka jawab soalan kedua ni, mengapa anda percayai akan idea tersebut? Seperti contoh yang saya beri tadi, saya nak guru pelatih tu dapat peluang untuk bersama dalam kelas dengan guru mentor daripada semester pertama atau kedua atau ketiga lagi. Awal lagi dah ada keadaan the real experience dalam bilik darjah. Soalan yang ketiga yang kita kena jawab sekiranya kita nak cuba idea kita tu, bagaimanakah organisasi anda dapat menerima dan melaksanakan idea tersebut? Of course, kalau setengah idenya cantik tetapi ia melibatkan dana, ia melibatkan kewangan. Tetapi ada juga idea yang tidak melibatkan kewangan dan idea itu boleh dilaksanakan. So bagaimana kita nak menjual idea itu supaya idea itu boleh diterima? Dan idea yang saya maksudkan tadi bukan kemudiannya di mata perguruan memang terjadi, ada kalau tak silap saya 4 IPG di mana ada sekolah, 3 atau 4 IPG di mana ada sekolah dalam premis IPG. Kerana untuk nak bina sekolah dan sebagainya,
dan nak olah peraturan prosedur kerana guru sekarang berada dalam kawasan IPG. Bagaimana? Tapi semuanya boleh diuruskan. Kalau idea itu boleh diterima dan kita ada tata cara bagaimana nak melaksanakan idea itu. So, organisasi perlu ada minda terbuka kepada idea. Next question please, next slide please. Yang keempat, mengapakah organisasi anda tidak dapat memulakan atau memperkenalkan idea tersebut pada masa sekarang? Sometimes we have ideas dan kita utarakan, kadang-kadang tidak diterima. Seperti saya sebut tadi, kadang-kadang ia tidak diterima kerana kewangan. Ia ada implikasi kewangan. Kadang-kadang kita rasa satu-satu idea itu memerlukan banyak, kita kena sediakan, kalau dalam kementerian kertas cadangan lah, kalau nak melaksanakan. So we get, kita rasa terlalu banyak birokrasi. Tetapi untuk apa jua idea, permulaannya selalu kadang-kadang ada cabaran. Tapi bila kita mulakan dan dalam masa yang tertentu, kita boleh melaksanakan idea tersebut. So, kita dalam nak menjawab nombor 4 ni, kita mesti dapatkan buy-in. Buy-in daripada rakan-rakan, daripada pihak pengurusan, daripada pihak-pihak yang berkaitan. Soalan yang kelima, apakah yang boleh anda lakukan untuk memulakan atau memperkenalkan idea tersebut? Maka kalau kita di kementerian, kalau di JPN, kalau di PPD, selalunya kita put pencil to paper. Kita sediakan kertas cadangan atau kertas maklumat dan sebagainya. Tengok. Atau hanya sekadar perkongsian dalam mesyuarat. Saya selepas habis masters dekat US di University of Houston, dalam satu perbualan dengan Datuk Dr. Ibrahim Bajuni, saya sebut pada dia tentang Principal Assessment Center yang ada dekat US. Kerana seorang daripada profesor kami itu memang dia pernah jadi pengurus Principal Assessment Center. Datuk Dr. Ibrahim, he is always an open-minded. Dia kata, okay Dr. Minder, why not you prepare, write up just 2 pages for me. 2 muka surat. So saya tulislah 2 muka surat tentang idea tersebut. Saya ada beberapa pamphlet yang saya bawa balik. Dan daripada situ, itulah permulaan pertama kami untuk kita ke UK untuk belajar lagi tentang principal assessment. Dan daripada situ, kita mulakan program NPQH pada tahun 90-an. That's the starting point. Kami 5 orang dihantar ke UK masa itu untuk melihat Principal Assessment Center dekat UK. Next point, apakah kekangan yang mungkin anda akan hadapi? Kadang-kadang kita dalam organisasi selalunya ada Mr. No-No. Mr. No-No ni, apa jua idea kita bagi, the answer is no. So, in organizations, kalau organisasi nak mengamalkan Kaizen, continuous improvement, kita harus ingat bahawa kita kena ada minda terbuka. So challenges will always be there. Itu challenges daripada orang yang mungkin it's okay to question, tidak berarti setiap satu idea mesti diterima. It's okay to question, tapi setiap question itu mungkin ada jawapannya. So, dan yang terakhir, bagaimanakah anda dapat mengukur kejayaan pelaksanaan idea tersebut? Kalau diterima dan dilaksanakan, kita lihat kalau idea yang saya sebut tadi tentang ada sekolah dalam IPG, kalau kita dapat melahirkan guru yang lebih mempunyai kompetensi dan keterampilan yang sememangnya dapat menyahut cabaran sistem pendidikan kita, maka itulah satu cara untuk mengukur kejayaan. Kualiti guru kita bertambah baik, maka itulah satu cara. Ada banyak alat ukur yang kita boleh gunakan untuk menilai pelaksanaan idea tersebut dan kejayaan idea tersebut. So, itulah 7 soalan yang boleh kita kemukakan kepada rakan-rakan kita dalam organisasi maupun di peringkat sekolah, di peringkat PPD,
di peringkat JPN atau di peringkat kementerian. Remember, everybody has got an idea. Tiap orang ada pandangan dan kita boleh memberi masa, ruang dan peluang untuk menerima idea daripada rakan-rakan kita. So itu saja, kita masuk ke slide yang terakhir. Jangan lupa ilmu tu boleh datang daripada pelbagai sumber. Buku adalah beban latihan untuk minda. Books are the training wheels of the mind. So cubalah terokai ilmu maupun daripada internet atau daripada makalah, daripada majalah atau daripada sembang profesional dengan rakan-rakan. Ilmu itu akan boleh datang daripada mana-mana saja, termasuk sesi hands-on kita pada setiap hari Jumaat. Serah kembali kepada Dr. Zalina. Terima kasih.